seorang tadi akan ta'zimkan syariat agama Allah Ta'ala adalah berdasarkan pengenalan dia terhadap sahibus syariah, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi tinggi pengetahuan dia tentang sahibus syariah, iaitu Rasulullah, semakin besar ta'zimnya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebahagian di kalangan muslimin pada sekarang ini bermain-main dengan syariat, memandang serong pada syariat, sedang mereka muslim, mereka juga mukmin, mereka juga orang yang Islam, pasport semua Islam. Tapi kenapa main dengan syariat agama Allah Ta'ala? Kenapa tak yakin dengan syariat agama Allah? Karena yang pertama, mereka tidak mengenal sahibus syariah, tak kenal siapa Nabi yang membawa syariat tersebut. Itu je dia punya kunci utama dia, kenapa, ataupun permasalahan utama mengapa orang-orang yang sebegini ada dalam muka bumi. Dan dijauhkan umat daripada pendidikan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sekolah rendah, di kutab ataupun di tadika diajarkan. Tapi sekarang alhamdulillah di tempat kita tadika, pasti dan sebagainya diajarkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di peringkat sekolah rendah dan menengah dan sebagainya tidak dijadikan pendidikan tentang Rasulullah sebagai core utama. Dia bukan pendidikan teras. Mengenal Nabi bukan pendidikan teras. Sehingga bila dah keluar daripada universiti pun masih lagi tak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana peribadi Nabi kita Muhammad, bagaimana akhlaknya Nabi kita Muhammad, apa yang Nabi kita bawa dan sebagainya tidak dikenal lagi oleh umat. Jadi ini antara sebab kenapa syariat dipermainkan. Nah, agama ini diperkotak-katikkan oleh orang-orang yang cerdik, bukan orang yang bodoh. Orang yang cerdik. Nah, karena orang yang sebegini, dia bila mana tidak kenal Rasulullah, tidak kenal sahibus syariah. Yang saya maksudkan sahibus syariah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin utama. Kenapa perlu kitab Syama'il? Kenapa perlu kitab Qasais tentang Nabi? Kenapa perlu kitab Ad-Dalail, An-Nubuwah? Kenapa perlu kitab berkenaan dengan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipelajari dan dihadam oleh umat ini dengan sebenar-benar pengambilan yang sepatutnya. Itu penting. Kitab sirah, Syama'il, Dalail, Qasais dan sebagainya ini sangat perlu dan penting untuk umat, dan wajib, fardu ain. Jangan ingat fardu ain hanya fiqh, tasawuf dan juga akidah. Tidak. Mengenal Nabi kita adalah lebih dahulu daripada itu. Nah, sebab itu dalam tauhid ada mengaji bab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kebanyakan kitab tauhid akan bincang berkenaan dengan Nabi yang wajib bagi kita mengetahui tentang Nabi. Siapa nama Nabi kita, di mana Nabi kita lahir, di mana Nabi kita wafat, siapa nama ibu Nabi kita, siapa nama ayah Nabi kita, berapa anak Nabi kita. Ini adalah perkara yang wajib, fardu ain bagi seorang tadi ketahui tentang Nabi. Baik, secara terperinci tentang Nabi, apa sifat Nabi kita, macam mana rupa Nabi kita, macam mana jalannya Nabi kita, apa yang Nabi kita suka makan dan sebagainya, itu perlu dipelajari dalam kitab yang lain, dan itu termasuk furuk daripada pengetahuan kita tentang yang fardu ain. Dan tu ni juga dikira sebagai hukumnya fardu ain untuk dipelajari, karena kalau tidak belajar tentang Syama'il, maka umat tak akan kenal Nabi kita dengan sepenuh pengenalan. Ya, dia hanya kenal Nabi sebagai manusia biasa yang diutus oleh Allah sebagai Rasul. Yang membezakan Nabi dengan kita adalah dia Rasul. Dianggap macam tu saja. Sedangkan Nabi lebih daripada tu lagi. Nah, Nabi lebih daripada apa yang digambarkan oleh seseorang. Kalaulah syurga Allah Ta'ala disebut oleh Nabi kita, disebut oleh Nabi, ma la ainun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la qatara ala qalbi bashar. Kalau syurga adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tak pernah terfikir dengan kepala pemikiran kita, tak pernah didengar dengan telinga kita betapa sedapnya bunyi syurga, bunyi-bunyian dalam syurga. Dan syurga adalah makhluk Allah Ta'ala. Akid. Siapa pun tidak khilaf bahawa syurga makhluk Allah Ta'ala. Itu tidak. Syurga makhluk. Nabi kita makhluk. Dan Nabi adalah Sayyidul Makhluqin. Ketua segala makhluk. Maknanya Nabi juga ketua kepada syurga. Karena syurga makhluk, arash makhluk, malaikat makhluk, jin makhluk, makhluk-makhluk yang semua ni makhluk. Karena makhluk adalah yang lain daripada yang telah dijadikan oleh Allah. Syurga dijadikan oleh Allah. Baik, kalau syurga sifatnya sedemikian dan Nabi adalah sebaik-baik makhluk, maknanya apa? Maknanya Nabi lebih cantik daripada syurga. Nabi lebih mulia daripada syurga. Dan kalau ada orang kata Nabi, sifat Nabi gini, kita boleh kata, kalau syurga bersifat ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala qatra ala qalbi bashar,
maka Nabi juga lebih daripada itu lagi. Nabi juga ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi kalaupun terlintas dalam kepala otak kita ini Nabi, tak, Nabi lebih daripada itu lagi yang kita tasawurkan. Karena yang mengenal Nabi hanya Allah. Itu kata Nabi SAW. Ini Nabi sebut dalam hadis. Nabi mengatakan, yang hanya kenal tentang hakikatku, yang kenal tentang hakikatku, kata Rasulullah, hanyalah Rabbi, Tuhanku sahaja yang mengenal hakikatku. Hakikat aku, Allah Ta'ala yang sahaja yang tahu. Hatta Nabi pun, seolah Nabi mengatakan bahawa aku pun tak tahu hakikat aku, yang tahu hanya Allah. Karena Nabi ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Lebih daripada itu. Karena itu ditanya kepada Al-Imam Qus ibn Sa'idah. Qus ibn Sa'idah radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Qus ditanya oleh para sahabat, para tabi'in. Wahai sahabat Nabi, boleh tak ceritakan kepada kami sesuatu perkara yang menyebabkan kami nak masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala? Maka kata Sayyidina Qus dengan jawapan yang pendek, katanya, kerana di dalamnya ada Nabi SAW. Itu je jawapannya. Kenapa? Apa benda menarik dalam syurga yang menyebabkan kami jadi raghbah? Keinginan kami tinggi untuk kami masuk dalam syurga. Kata Sayyidina Qus, dalamnya ada Nabi. Itu adalah keindahan yang paling besar dalam syurga Allah Ta'ala. Iaitu baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kita akan baca nanti, kita akan tengok. Adakah betul kita kenal Rasulullah? Ataupun kita ni masih lagi samar-samar tentang Nabi kita Muhammad SAW. Terus.